Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan mengenai surah Al-Imran. Surah Al-Imran artinya keluarga Imran, iaitu surah ketiga mengandungi 200 ayat. Semuanya diturunkan di Madinah selepas turun surah Al-Anfal. Perkataan Al-Imran yang menjadi nama surah ini terambil dari firman Allah dalam ayat 33 yang berbunyi, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di antara segala orang-orang yang di dalam alam. Ada pertelingkahan pendapat mengenai nama Imran di sini. Adakah ia dimaksudkan bapa Nabi Musa, nama Imran juga, ataupun bapa Siti Maryam, nama Imran juga. Dan jarak antara keduanya amatlah jauh, lebih kurang 600 tahun. Adapun Imran, bapa Siti Maryam itu berada pada 1800 tahun sebelum Imran, bapa Nabi Musa alaihissalam. Keluarga Imran yang pertama ialah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan keluarga Imran yang kedua ialah Siti Maryam dan Nabi Isa. Akan datang kelak keterangan lanjut bahawa yang dimaksudkan dengan keluarga Imran di sini ialah Imran itu sendiri. Kelebihannya, ada surah Al-Imran ini sebagaimana yang tersebut dalam akhbar, dalam athar, yakni itu berita-berita yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Di antara kelebihannya ialah perbendaharaan bagi orang yang fakir dan menjadi penghujah di akhirat bagi yang membacanya. Barang siapa membaca ayat-ayat yang akhir di surah Al-Imran pada malam hari akan dituliskan pahala seperti pahala beribadah sepanjang malam. Itu mulai daripada inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin li ulil albab. Itu sampai akhir. Fadilah sekolah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allah lah yang mengetahui maksud dan maknanya huruf-huruf potong atau huruf-huruf muqatta'ah yang Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia. Al-Hayyul Qayyum, Dia yang hidup kekal bagi lagi amat menjaga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dia yang menurunkan kepada engkau ya Muhammad kitab Al-Quran dengan sebenarnya. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan akidah. Diturunkannya juga kitab Taurat dan kitab Injil. Min qablu hudan lin-nas wa anzala al-Furqan. Dahulunya, jadi kitab Taurat Injil itu dahulunya buat petunjuk bagi manusia, dan diturunkannya juga Furqan, yakni Al-Quran, jadi yang membedakan di antara yang benar dengan yang salah. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, bagi mereka itu seksa yang keras, jadi seksa yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai seksa. Ini ayat pertama dimulakan dengan Alif Lam Mim. Allah yang mengetahui maksudnya. Ia merupakan huruf-huruf potong sebagai huruf tambih huruf minta perhatian. Ditaruhkan di permulaan kata supaya si pendengar mengambil sepenuh perhatian untuk mengikuti lanjutannya sehingga ia dapat memahami ayat-ayatnya dengan baik. Cara membacanya, masing-masing huruf itu diwakafkan, yang dimatikan akhirnya itu Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim boleh membacanya, diwasalkan, disambungkan mimnya itu dengan fathah barisnya jika hendak diwasalkan dengan lafaz jalalah yang
datang kemudiannya macam kita sebut tadi lah. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Cara dia baca secara wasal. Sebab ayat ini diturunkan kerana ada rombongan kaum Nasrani dari Najran, negeri Yaman, yang seramai 60 orang datang ke Madinah menemui Rasulullah. 14 di antaranya adalah orang-orang yang terkemuka, ketua-ketua. Dan di antara yang terkemuka itu ada 3 tokoh besar. Itu seorang pemimpin, seorang menteri dan seorang pendeta ahli agama terkenal, itu agama Nasrani, yang pernah mendapat penghormatan dari Raja Rom kerana ilmunya yang banyak. Sesampainya di Madinah, mereka menuju ke masjid yang kebetulan Nabi SAW sedang menunaikan fardu asar. Mereka masuk ke dalamnya dan bila tiba waktu sembahyang, mereka pun sembahyang. Dan Nabi SAW membenarkan mereka sembahyang di situ. Tapi mereka sembahyang menghadap ke timur, iaitu ke Baitul Maqdis. Kemudian tampil 2 orang pemimpin mereka berjumpa Nabi SAW. Dia bercakap-cakap. Nabi SAW pun menyeru keduanya supaya masuk Islam. Tapi keduanya menjawab, bahkan kami telah lebih dahulu masuk Islam dari Tuhan. Nabi mendustakan keislaman keduanya kerana keduanya telah mendakwakan bahawa Allah itu mempunyai anak. Dan keduanya ada menyentuh salib dan memakan babi. Dengan adanya kedakwaan dan pekerti-pekerti itu, tertolaklah keislaman mereka. Mendengar jawapan Nabi SAW, mereka pun beramai-ramai berbahas dengan Nabi SAW tentang Nabi Isa AS. Kata mereka, kalau sekiranya Isa itu bukan anak Tuhan, maka siapakah bapanya? Jawab Nabi, bukankah kamu tahu manakah ada anak yang tidak menyerupai bapanya? Jawab mereka, bukan. Berkata Nabi, bukankah kamu tahu bahawa Tuhan kita itu hidup, tidak mati, sedangkan Nabi Isa itu akan fana, ini akan mati? Jawab mereka, bukan. Mana ya? Berkata Nabi lagi, bukankah kamu tahu bahawa Tuhan kita menjaga segala sesuatu dan memeliharanya, juga memberinya rezeki? Jawab mereka, bukan. Kata Nabi, adakah Isa yang demikian? Jawab mereka, tidak. Berkata Nabi, bukan kamu tahu bahawa Tuhan kita menciptakan Isa dalam kandungan mengikut kehendaknya, sedang Tuhan kita tak makan dan tak minum, tak berhadas? Jawab mereka, bukan. Berkata lagi Nabi, bukankah kamu tahu Isa itu dikandung ibunya sebagaimana perempuan-perempuan lain mengandung, dan dilahirkan sebagaimana perempuan-perempuan lain melahirkan anaknya? Kemudian disuapi makan sebagai mana kanak-kanak lain disuapi. Kemudian dia makan, minum dan juga berhadas. Jawab mereka, bukan. Berkata Nabi, bagaimana boleh berlaku yang demikian seperti yang kamu dakwakan? Bila bertanya ayat akhir ini dikemukakan kepada mereka, mereka pun diam, tak dapat menjawabnya, dan tahulah mereka hakikat yang sebenarnya. Tetapi malahnya mereka enggan mempercayainya. Maka Allah turunkan ayat-ayat lebih dari 80 buah ayat dalam surah Al-Imran, dimulakan dengan ayat yang berbunyi Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, Allah yang mengetahui maksudnya. Allah itu Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup, kekal, lagi amat menjadi. Ayat ini telah pun dijelaskan pada ayat kursi. Kemudian Allah menyatakan pada ayat berikutnya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dia menurunkan kepada engkau ya Muhammad kitab Al-Quran dengan sebenarnya, yang membenarkan akan kitab yang terdahulu. Maksudnya Allah menurunkan wahyu yang merupakan Quran, tidak sekali-kali mengandungi keraguan, dan diturunkannya beransur-ansur. Quran itu menerangkan kebenaran kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi yang telah terdahulu. Wa anzalat Taurat wal Injil hudan lin-nas, dan diturunkannya juga kitab
Jadi kitab Taurat dan kitab Injil sebelum itu buat petunjuk bagi manusia. Al-Khazin rahimahullah ta'ala mentafsirkan bahawa Al-Quran itu diturunkan berasur-asur, sedang kitab Taurat dan kitab Injil sekaligus. Ini untuk membedakan perkataan nazzala dengan anzala. Jika perhatikan pada bulan surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan bahawa Al-Quran itu petunjuk bagi orang. Dan dalam ayat di atas menyebutkan bahawa Taurat dan Injil merupakan petunjuk bagi manusia. Orang yang bertakwa mendapat faedah yang amat banyak dari Al-Quran, lalu mengikutinya. Sedang Taurat dan Injil memberi petunjuk bagi manusia kerana telah berlaku perbahasan. Ketika turunnya ayat ini, iaitu perbahasan antara rombongan kaum Nasrani dengan Nabi SAW. Mereka itu membenarkan kitab Taurat dan Injil. Oleh itu Allah menyebutkan pada ayat di atas, Hudal linnas, memberi petunjuk bagi manusia. Kemudian Allah menyatakan wa anzalal furqan, dan diturunkannya al-furqan. Maksudnya setelah Tuhan menyebutkan ketiga buah kitab, iaitu Quran, Taurat dan Injil, maka disebutkannya kitab-kitab Tuhan yang lain secara umum yang semuanya mengandungi pengajaran-pengajaran yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, atau yang benar dengan yang salah. Itu diberi nama Furqan. Ketiga-tiga kitab yang disebutkan itulah yang diutamakan mendapat gelaran Furqan. Kemudian Allah menyatakan pula, Innal ladhina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, bagi mereka itu siksa yang keras, dan Allah Maha perkasa lagi mempunyai siksa. Jadi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah sama ada Quran atau lainnya, itu ayat-ayat yang telah menjelaskan tentang keesaan Allah dan sedianya, dan saya Allah akan menyiksa mereka. Allah itu Maha perkasa yang tidak ada pandingannya, serta mempunyai siksa yang bersangatan yang tidak dapat digambarkan. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala bis sama'. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi di sisinya sesuatu pun, baik yang di bumi maupun yang di langit. Jadi ayat ini mengisyaratkan kesempurnaan ilmu Allah yang meliputi segala ilmu pengetahuan, sehingga tiada suatu pun yang tersembunyi di sisinya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ayat ini juga jawapan kepada kaum Nasrani dan Najran yang berkunjung ke Madinah, yang menemui Rasulullah itu, yang telah mendakwakan bahawa Nabi Isa itu Tuhan. Kata mereka, Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan sopa, membuat bulu dari tanah, kemudian diciumnya lalu menjadi bulu yang hidup. Dengan adanya kekuasaan berbuat demikian, menunjukkan dia ialah Tuhan, kata mereka. Allah telah menolak dakwaan mereka dengan menyatakan bahawasanya Allah tiada tersembunyi di sisinya sesuatu pun, bahkan dialah yang membentuk Nabi Isa di dalam kandungan ibunya. Maka Nabi Isa itu adalah salah seorang dari makhluknya, dan banyak perkara-perkara yang tersembunyi dari sisi Nabi Isa yang tidak tersembunyi di sisi Allah. Pada ayat selanjutnya dijelaskan, Huwallazi yusawwirukum fil arhadi kaifa yasha. Dialah, ini Allah lah yang menggambarkan, ini membentukkan kamu di dalam rahim, di kandungan ibu kamu, mengikut apa yang dikehendakinya. La ilaha illa wal azizul hakim. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha perkasa lagi bijaksana. Jadi bahawasanya Allah lah yang membentuk manusia di dalam kandungan ibunya mengikut kehendaknya, sama ada dijadikannya lelaki atau perempuan, berkulit putih atau berwarna, berwajah cantik atau berhodoh,
cukup sifatnya ataupun kurang, banyak bilangannya ataupun sedikit, semuanya itu adalah mengikut kehendak Allah sahaja atau mengikut sunnatullah yang dirancangkannya untuk maslahat makhluknya. Maka usaha yang menyalahi dan berlawanan dengan kehendak Allah berarti telah melawan kodratnya. Sudah barang tentu usaha yang diarahkan untuk mengadakan perlawanan terhadap Allah, terhadap kodrat Allah, lambat banyak akan menemui akibat-akibat yang mengecewakan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, iaitu Allah yang Maha Perkasa di dalam pemerintahannya, lagi bijaksana di dalam menciptakan makhluknya. Ini menjadi pokok pegangan umat Islam serta menjadi keimanan dan kepercayaan yang wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya. Tuhan Maha Bijaksana di dalam menciptakan makhluknya dengan menjamin rezeki. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tiada suatu makhluk yang melata di bumi melainkan Allah menanggung rezekinya. Surah Hud ayat yang ke-6. Sebuah hadis yang menyebutnya yang artinya, sesungguhnya tiap-tiap seseorang di mana kamu dipertemukan kejadiannya dalam perut atau dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa setipis mani. Kemudian menjadi segumpal darah yang beku. Selama itu pula, ini 40 hari lagi. Kemudian menjadi seketul daging. Selama itu juga, ini 40 hari juga. Kemudian diutus malaikat kepadanya dan ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Malaikat itu disuruh menulis 4 perkara, iaitu rezekinya, ajalnya, amalannya, dan nasibnya yang bahagia ataupun celaka. Huwallazi anzala 'alaikumul kitab. Dialah yang menurunkan kitab pada engkau. Minhu ayatun muhkamat. Di antara ayatnya ada ayat-ayat yang muhkamah, jadi ayat yang terang maknanya. Hunna ummul kitab. Sekaliannya itu ibu kitab. Wa ukhra mutasyabihat. Dan yang lain mutasyabihat, yang tidak terang, tidak jelas maknanya, sama-sama. Fa'ammal ladhina fi qulubihim zayg. Adapun orang-orang yang miring atau yang condong hatinya, yang suka kepada yang salah, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' at-ta'wil. Maka diikutinya sahaja yang mutasyabihat itu kerana menghendaki fitnah dan mencari-cari tafsirannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya, ini tafsirannya, melainkan Allah. Warrasikhuna bil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang punya ilmu yang dalam berkata, kami beriman dengan yang mutasyabihat. Kullu min 'indi rabbina. Semuanya itu datanya dari Tuhan kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mendapat pengajaran melainkan orang-orang yang berakal. Jadi Allah telah menjelaskan bahawa Dialah yang menjadikan tiap-tiap yang ada di dalam kandungan begitu kehendaknya. Kemudian bagi menjawab dakwaan kaum Nasrani yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu Tuhan tersebab lahirnya tidak berbapa, maka sebenarnya kelahiran Nabi Isa AS yang ganjil itu adalah tanda Tuhan Maha Kuasa. Tidaklah sekali-kali disebabkan ia lahir tidak berbapa lalu dianggap sebagai Tuhan. Allah menjelaskan pula tentang kitab-kitab diturunkannya pada ayat itu yang bermaksud Dia yang menurunkan kitab pada engkau. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamah, jadi terang maknanya. Sekaliannya itu ibu kita. Dan yang lain mutasyabihat, jadi yang tidak jelas maknanya. Maksudnya
Di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamah. Jadi dia terang maknanya, jelas maksudnya dan tidak mengelirukan. Maka itulah dinamakan Ummul Kitab, ibu kepada kitab. Jadi tempat sandaran dan ambilan hukum-hukum agama. Ayat-ayat yang muhkamah ini banyak terdapat di dalam Quran dan mudah dipaham dan diamalkan. Di dalam Quran itu ada pula ayat-ayat yang mutasyabihat, yakni yang tidak jelas maknanya, atau lapasnya didapati ada yang serupa tetapi maknanya berlain-lainan dan tidak mudah pula untuk memahaminya. Misalnya ayat yang berbunyi yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Menilik zahir lafaz ayat ini, Allah itu ada beri tangan, tetapi akal yang sihat dan yang dijelaskan oleh ayat-ayat Ibu Kabat pula adalah mustahil Allah itu bertangan seperti tangan manusia. Maha suci Allah dari yang demikian. Oleh sebab itu ayat ini dinamakan ayat mutasyabihat, tidak terang maknanya, kerana tidak terang maknanya. Bagaimanakah hakikat tangan Allah itu? Tidak ada yang mengetahuinya melainkan dia yang dimiliki Allah lah saja. Sebagian orang-orang yang dalam ilmu mentakwilkan ayat tersebut menjadikan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ini sebanding dengan kata-kata seseorang kepada negara yang berkata, negeri ini semua terpegang di tangan saya. Maka tidaklah diterima oleh akal bahawa negeri yang begitu luas yang akan dipegang dengan tangannya yang kecil itu. Oleh sebab itu, maka katanya tersebut bolehlah diartikan negeri ini semuanya di bawah kekuasaan dan perintah saya. Kemudian Allah menuliskan firman-Nya yang bermaksud, ada orang-orang yang miring hatinya, suka kepada yang salah, maka diikutinya saja yang mutasyabihat itu, kerana menghendaki fitnah dan mencari-cari tafsiran. Maksudnya, orang yang tidak mahu mengikuti ayat-ayat yang muhkamah, mengikuti yang mustasyabihat untuk menyesatkan orang lain dan menyebarkan fitnah di antara mereka itu mencari-cari tafsiran ayat-ayat mutasyabihat yang terkeluar dari tafsir yang sedang, supaya orang-orang boleh terkeluar dari agama je. Maksud firman Allah selanjutnya, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya dan tafsirnya melainkan Allah. Orang-orang yang punya ilmu yang dalam berkata, kami beriman dengan yang mutasyabihat, sekali itu datangnya dari Tuhan kami. Jadi tidak ada yang mengetahui takwil ayat yang mutasyabihat ini, seperti bila datangnya hari kiamat, keluarnya Dajjal, turunnya semula Nabi Isa dari langit, arti huruf-huruf potong pada permulaan surah dan lain-lainnya, melainkan Allah lah saja yang mengetahuinya. Orang-orang yang punya ilmu yang dalam, tetap dan tidak ragu-ragu, mereka beriman dengan semua ayat-ayat yang datang dari Allah. Yang muhkamah mereka turun, yang mutasyabihat mereka serahkan hakikatnya kepada Allah atau pada orang-orang yang dalam ilmunya. Akhir ayat disebutkan maksudnya, dan tidak ada yang mendapat pengajaran melainkan orang-orang yang berakal. Ini adalah satu pujian daripada Allah pada orang-orang yang berakal, kerana mereka itu beriman. Alif Lam Mim. Allah lah yang mengetahui maksud dan maknanya huruf-huruf potong atau huruf-huruf muqatta'ah itu. Jadi lam alif mim, mim mati bertemu dengan huruf mim pula. Nah, jadi mim mati bertemu dengan mim, dia mutamatsilan, jadi berat pasal ada spelling tu. Lam mim mati berat je. Nah, dia bagi apa ni mak nazil harfi musaqqal. Kemudian panjangnya alif lam Allahu la ilaha illa hu. Boleh juga baca itu dah. Mari kita terang. Asal ini kita baca wakaf dulu.
Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadid wallahu azizun dzuntiqam. Seperti ayat wallahu azizun dzuntiqam tu menjaga makhraj huruf zaid. Azizun kadang-kadang temu huruf zal pula. Kadang-kadang dia bunyi azizun sun dia jadi bunyi zaid belaka. Azizun tu huruf zaid. Lain dia. Tebal bunyi dia. Kemudian tuntiqadu huruf zal. Zal tu makhrajnya hujung lidah. Hujung lidah antara penyirat gigi tu, antara dua gigi tu lebih situ huruf zal. Tapi zaid tu tengok lidah. Tu beza tu. Jadi kalau kita baca Allahu azizun suntiqam, tiga-tiga tu apa? Tiga-tiga jadi huruf zaid belaka salah kan? Azizun huruf zaid. Lepas tu suntiqam tu huruf zaid. Kalau agak super tak tadi lah. Bila salah huruf, salah makhraj, salah bacaan kita. Allahu azizun suntiqam. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la bis samaa. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha'. La الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة